Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini ialah hari yang keempat tentang isu DNAA Ahmad Zaid Hamidi, Presiden UMNO dan Timbalan Perdana Menteri. Yang terkini, Pemuda Keadilan telah desak satu sesi khas, special session, dipanggil di Parlimen khas untuk bincang isu DNAA Zaid Hamidi. They want a special Parliament session to discuss Zaid Hamidi's DNAA. Mereka, Pemuda Keadilan, menghentam Peguam Negara dan berkata Peguam Negara ni tidak mengikut dasar kerajaan. Ini melanggar sikap ataupun the spirit of reformasi, semangat reformasi itu tercemar, dan Peguam Negara diminta menjelas di Parlimen, explain sebab apa tindakan diambil untuk tarik balik kes ataupun rehatkan kes terhadap Zaid Hamidi. Kita kena faham DNAA, discharge not amounting to acquittal. Bermaknanya, ringkas cerita, Zaid dilepaskan tapi tidak dibebaskan. Ini penting. Sebab apa Zaid tidak di-acquitted ke, charge ditarik balik ke, atau tindakan boleh katakan a final solution. Either you find him not guilty or you drop the charge or something. Tapi DNAA ni bermaknanya charge tu tak tarik balik tau. Charge tidak digugurkan. Dan Zaid tidak dibebaskan. Zaid hanya dilepaskan. Dilepaskan tanpa dibebaskan. Ini yang satu perkara yang pelik. Dan kita akan bincang selepas ni. So, is Zaid guilty or is Zaid not guilty? Tak ada keputusan. Mahkamah tidak berkata Zaid ni bersalah. Dan juga, Mahkamah tidak berkata yang Zaid tidak bersalah. So, he's neither guilty nor is he innocent. Not innocent dan juga not guilty. Kedua-duanya. Dan charge tu tidak digugurkan. Charge tu masih tergantung. Suspended. Ya. Sementara Zaid dilepaskan. Tapi kalau nak kata Zaid dibebaskan, no. Dan tuduhan bahawasanya ini tindakan mahkamah. Seperti Anwar Ibrahim berkata, ini tindakan mahkamah dan tak kena mengena dengan dia. Bukan mahkamah yang bertindak. Hakim tidak membebaskan Zaid dan juga hakim tidak menghukum Zaid. What happened is, pihak pendakwa raya meminta perbicaraan ni ditangguh, suspend, gantung macam tu saja, tanpa keputusan mahkamah adakah Zaid salah ke tidak bersalah, tak ada. So mahkamah yang sebenar, hakim tu tak terlibat dalam tindakan ni. Ini bukan kuasa hakim, ini kuasa pendakwa. Kalau pendakwa kata nak charge, hakim kena duduk dengar dan beri keputusan. Kalau pendakwa kata tak mau charge, hakim tak boleh buat apa-apa. Maknanya tidak ada perbicaraan, hakim balik rumah. That's it. Decision is prosecutor, DPP ataupun Peguam Negara. Bukan hakim ataupun mahkamah punya decision. This is very important. Sebab dia orang kata ini tindakan mahkamah. It's not tindakan mahkamah. Mahkamah powerless. Mahkamah tidak ada kuasa langsung untuk menentukan kes ni berjalan atau kes ni ditarik balik. Charge, kalau charge tarik balik pun bukan ini, bukan. Tapi sekira hakim atau mahkamah rasa yang charge tu karut, macam kes Muhyiddin Yassin, di mana hakim tengok charge dia dan tengok apa bukti, kononnya bukti, dan dalam kes Muhyiddin tak ada bukti, tuduhan. Hanya tuduhan tanpa bukti. So, bila hakim tanya mana bukti, mereka kata bukti tak ada. Mungkin kemudian kot kita boleh bagi bukti. Masa kita bicara besok, tengoklah. Mungkin dalam perbicaraan setahun dua lagi kita boleh tunjuk bukti. Hakim kata mana boleh setahun dua lagi baru nak tunjuk bukti. Sebelum kita start perbicaraan, tunjuk bukti dulu.
Kalau tak ada bukti, maknanya kita tak perlu adakan perbicaraan. So that's a different case. Itu keputusan hakim dalam kes Muhyiddin. Sebab dia nampak charge tu cacat. Charge tu tak lengkap. Tak lengkap dengan bahan bukti. So bila cacat dan tak lengkap, maka hakim kata forget it, jangan buang masa mahkamah. But in Zaid's case, no. Nothing to do dengan hakim atau mahkamah. Ini semua 100% tindakan dan kuasa pendakwa. 100%. So, diorang ni nampaknya Anwar dan juga hari ni lah pemuda keadilan nak cuba deflect, nak cuba maknanya memberi gambaran yang ini bukan Anwar ni yang bertindak ni. Nothing to do with Anwar. Walaupun Anwar ada janji Zaid dan sebagainya, tapi tindakan untuk nak menggantung kes ni, untuk nak melepaskan Zaid, ialah AG, Peguam Negara. So, diorang nak adakan sesi khas di Parlimen supaya mungkin Peguam Negara boleh dipanggil ke Parlimen dan Peguam Negara akan ditanya dan akan disuruh explain, jelaskan apa logik, apa alasan Zaid dilepaskan walaupun tidak dibebaskan, tapi dilepaskan. What is the rationale? Dia nak suruh. Tapi the issue is this. Kita kena tengok timeline. Jangan kita terpedaya dengan dia orang punya wayang kulit ni. Kita tengok timeline. First of all, tindakan yang pertama dia orang buat. Raja Rosella Raja Toran. Okay. Raja Rosella Raja Toran ialah DPP. Timbalan Pendakwa Raya. Dia dipecat. Dipecat dan disuruh bersara. Resign, go into retirement. Alasan dia ialah Raja Rosella ni dia nak masuk private practice lah. Mungkin nak join syarikat peguam ke, atau dia nak buka syarikat sendiri ke. Dia punya law firm ke. So, dia resign, minta bersara untuk dia nak further her career. In the private sector, bukan in the government. Itu bohong. Raja Rosella tidak resign dengan sukarela. Raja Rosella dipaksa resign supaya orang lain ambil alih kes Zaid ni. Ini sebab Raja Rosella ni agresif sangat. Garam. Dia tekan habis-habis Zaid. Dia tak kasih can. Jadi, Raja Rosella ni nampaknya dia boleh tampar dan tumbuk Zaid ni. Zaid tak boleh buat apa. So, sekarang ni boleh dianggap Raja Rosella ni hostile kepada Zaid. So, disuruh berhenti. Dibuang. Selepas Raja Rosella dibuang tu, diorang keluarkan, bocorkanlah satu surat. Surat 8 muka surat. Dan surat 8 muka surat ni ialah surat daripada DPP semasa itu kepada Peguam Negara. Dan DPP itu berkata, Timbalan Pendakwa Raya, dia berkata yang tidak ada kes terhadap Zaid. No case. So, recommend dia kepada Peguam Negara, iaitu masa tu Tommy Thomas, tak perlu proceed dengan kes ni sebab no case. Tapi masih proceed dengan kes sebab Tommy Thomas ni dia nak kenakanlah Zaid, Najib dan semua pemimpin UMNO. Ada lagi lah berapa puluh lagi pemimpin UMNO dia nak kenakan, dan juga keluarga, isteri, anak dan sebagainya, menantu pun ada. So, maknanya Tommy Thomas ni, Peguam Negara, acted against the advice of the DPP. Okay. Selepas surat tu dibocorkan, tak lama selepas Raja Rosella dibuang, DPP yang sekarang ni, yang ambil alih dari Raja Rosella, pergi ke mahkamah dan beritahu bahawasanya mereka nak tangguh kes ni. Mereka nak rehat atas kes ni. Bukan tutup tau, rehat.
Tapi benda ni dibawa ke mahkamah selepas Peguam Negara yang baru lepas ni, Idrus Harun, bercuti. Idrus Harun cuti sementara dia nak habis perkhidmatan lah. Dia normally senior government servant ni, sebelum dia sebelum dia bersara or retire, dia orang ambil sebulan ke 2 bulan cuti. Ramai dia orang pergi round the world lah, atau pergi umrah ke pergi apa sekalipun lah. So bermaknanya dia ambil cuti sebelum tamat perkhidmatan dan sebelum Peguam Negara baru Ahmad Tehriruddin Saleh, Muhammad Saleh. So Ahmad Tehriruddin ni mulai hari ni mengganti Idrus Harun. Tapi dalam waktu Idrus Harun cuti dan Tehriruddin masuk tu ada gap, iaitu dalam masa tu tidak ada Peguam Negara. Peguam Negara lama sudah pergi, Peguam Negara baru belum mari. The old AG has gone, the new AG has not yet come. So dalam period tu di mana Malaysia tidak ada Peguam Negara, masa tu dia orang pergi mahkamah dan beritahu hakim, kita orang nak rehat kes ni. Sekarang ni dia orang nak salahkan Peguam Negara, iaitu Idrus Harun. Dia kata ini tindakan Idrus Harun. Okey. Idrus Harun banyak kerajaan suruh buat tentang isu politik. Dia tak buat. Idrus Harun ni dia pegang tegas kepada prinsip undang-undang. He follows the legal principle. Bila sesuatu tindakan tu ialah tindakan politik dan melanggar prinsip undang-undang, Idrus Harun tak buat. So Idrus Harun ni dia tak kerjasama dengan Perdana Menteri. Dari dulu, bukan sekarang. Sebab tu dia orang ni marah sangat. UMNO ni marah sangat dengan Idrus, nak suruh Idrus ni dibuang. Sebab apabila mereka nak suruh kes terhadap Najib tarik balik, dia tak mau. Idrus ni. Apabila mereka suruh Idrus ni tarik balik kes terhadap Zaid, juga dia tak mau. Kalau ikut Idrus, kalau Idrus sambung lagi setahun lah, kata tak, Zaid tidak bebas. DNAA ni, Zaid tak bebas. Zaid akan terus berbicara dan selepas perbicaraan ni dia akan didapati bersalah dan akan masuk penjara. Ini yang akan berlaku kalau setahun lagi. So dia terpaksa, kerajaan terpaksa buang Idrus dan ganti dia dengan Peguam Negara yang baru. Sama macam dia orang buang DPP, Raja Rosellah tadi, dan ganti dengan DPP baru. So dia orang buang DPP, dia orang buang Peguam Negara. Dua. Dan ganti dengan orang baru yang akan bekerjasama dengan kerajaan untuk membebaskan Zaid. So that is what has been happened. So benda ni memang dah dirancang. Mula-mula kita buang DPP. Lepas tu kita bocorkan surat dari DPP bertarikh tahun 2018 kepada Peguam Negara memberitahu tak ada kes terhadap Zaid. Lepas tu dia pergi ke mahkamah beritahu hakim kita nak rehat kes ni. Okay. Lepas tu Peguam Negara baru masuk. So the sequence is very well planned tu. Buang DPP, bocorkan surat, pergi jumpa hakim, kata nak rehat kes ni, dan Peguam Negara ambil alih. So sementara ni Zaid terlepas dan tidak lagi perlu menghadapi perbicaraan. So dia orang nak bagi gambaran ni, nothing to do with Anwar Ibrahim. Tak berkait dengan Anwar Ibrahim. And benda ni is Peguam Negara. So kalau benda ni salah, Peguam Negara salah. Kalau ada tindakan yang tak betul, Peguam Negara yang bertindak tak betul. Tak kena mengena dengan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ataupun kerajaan. Tetapi mereka lupa. Dah lama dah. Ini pengarah komunikasi UMNO. Pengarah komunikasi UMNO berkata, dia orang marah dengan Ismail Sabri, Perdana Menteri yang lepas ni.
Dia orang marah dengan Ismail Sabri sebab UMNO nak suruh Ismail Sabri pecat Peguam Negara. Pecat Peguam Negara Idrus Harun. Itu yang UMNO nak, tapi Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri masa tu, tak mau buat. Jadi oleh kerana tu, dia orang paksa Ismail Sabri untuk bubah parlimen supaya PRU 15 boleh diadakan. Ini mereka cakap. Mereka marah sangat-sangat dengan Idrus Harun, dengan Peguam Negara. Sebab dia tak mau ambil tindakan membebaskan Najib dan Zaid. Oleh kerana tu, mereka nak paksa Ismail Sabri bubah parlimen supaya PRU 15 boleh diadakan. Dan selepas PRU 15, mereka akan bertindak memecat dan mengganti Peguam Negara baru. Ini mereka cakap, bukan saya cakap. Kita nak adakan PRU 15 supaya selepas tu kita boleh pecat Peguam Negara dan ganti dengan Peguam Negara baru, sebab Peguam Negara tak kerjasama untuk membebaskan Ahmad Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak. Ini diorang yang cakap. Jadi betul lah. Habis saja pilihan raya, dia orang bertindak untuk nak lepaskan Zaid. Dan sekuens macam tadilah saya kata, mula-mula pecat DPP. Lepas tu bocorkan surat bahawasanya tak ada kes. Lepas tu pergi jumpa hakim, beritahu nak rehat kes ni. Lepas tu ganti dengan Peguam Negara baru. So, Pemuda Keadilan ni, dia nak suruh sesi parlimen khas diadakan, special session of parliament, kerana Peguam Negara telah bertindak melepaskan Zaid melalui DNAA. Dengar betul-betul. Mereka nak sesi parlimen khas diadakan supaya Peguam Negara yang lama, Idrus Harun, boleh pergi ke parlimen menjelaskan sebab apa dia melepaskan Ahmad Zahid Hamidi melalui DNAA. That's what they want. They want explanation. So gambaran dia, ini Peguam Negara yang jahat tu. Tapi hari tu sebelum pilihan raya, dia kata dia nak adakan PRU 15 supaya Peguam Negara boleh dibuang dan diganti. Atas sebab dia tak kerjasama membebaskan Najib dan Zaid. So ini dah bercanggah dah. Sebelum pilihan raya cakap ni, selepas pilihan raya cakap lain pula. Yang saya tahu, dan saya boleh confirm ni, Peguam Negara refuse to bertindak untuk membebaskan Najib dan membebaskan Zaid. Peguam Negara tak mau. Oleh kerana itu, dia dipecat. Dan Peguam Negara dah cakap, kalau they're not happy with me, they can sack me. Kalau diorang ni tak puas hati, buang aku. Tapi aku tidak akan kompromi untuk mengikut kehendak politik untuk membebaskan Zaid dan Najib. So, benda ni, tindakan ni 3-4 hari ke belakang ni, bukan tindakan undang-undang. Is tindakan politik. So, kita duduk fokus kepada, betul ke ikut undang-undang ke, langgar undang-undang ke, macam mana ni, siapa ni. No, don't discuss all that. Jangan kita bincang isu undang-undang. Sebab tindakan ni nothing to do dengan undang-undang. Tak usah kisahlah. Dia ikut undang-undang ke, dia langgar undang-undang. Jangan kisah. It's not important. It is a political decision, a political move. So kita kena discuss the political implication, not the legal implication. And you see, apabila PRU, tamat PRU 15 tahun lepas, bila Pakatan tak cukup kerusi nak bentuk kerajaan, Pakatan had only 80 over seat, not enough nak bentuk kerajaan. Dia terpaksa dapat simple majority. So, kalau misalnya you dapat 82 kerusi, okay, you short 30. You nak sekurang-kurang 112. 112. 111 means hang parlimen. You perlu 112, iaitu 111 campur 1 kerusi, which means 112. 112, kalau kita ambil Pakatan 82, kita ambil Barisan 30, ngam-ngam. 112, ngam-ngam. So, Sabah Sarawak akan join,
memberi pakatan 2/3 majority. With Sabah Sarawak, you dapat 2/3 majority. Without Sabah Sarawak, you masih boleh bentuk kerajaan dengan majority 1 kerusi. That's all. But you can still form government. So, tindakan Zahid untuk bawa Barisan Nasional ke dalam kerajaan yang dikononnya dipanggil kerajaan perpaduan lah, kerajaan madani lah, kerajaan gabungan lah, whatever lah. So, tindakan Zahid tu is ini berdasar kepada balasan. He gets a reward. Reward dia, kes dia gugur. He escape yang 47 charge ni. Itu dijanji dalam agreement. Dan DAP tahu. Lim Kit Siang pun tahu ini akan berlaku. Confirm ini akan berlaku. Dan Lim Kit Siang sudah tahu 9 bulan sebelum PRU 15. 9 bulan sebelum PRU 15. Sebab tu Lim Kit Siang umum, dia bersara. 9 bulan sebelum PRU 15, Lim Kit Siang umum dia bersara. He's going into retirement. Yang sebenarnya he's not going into retirement, he's going underground. Dia pergi underground. Dia nak duduk di belakang. Behind the throne. Sebab dia tak mau nampak yang dia ni terlibat. Ataupun rancangan dia untuk UMNO Barisan join dengan pakatan untuk form government. Dia tak mau nampak yang dia terlibat. Kalau tidak, mana orang Cina akan blame Kit Siang. Apa Kit Siang ni? Dulu duk cerita ni, cerita tu. Hari ni kau jilat balik. Yang kau ludah tu kau jilat balik. Kau bawa barisan masuk kerajaan. Maknanya career politik Lim Kit Siang ni habis. Hancur. Orang Cina akan maki dia. So dia bersara dulu 9 bulan. Kononlah bersara 9 bulan sebelum tu. Bila semua ni berlaku, PRU 15 ni, Dungdang pergi jumpa Agong lah, bombam, SD lah. Akhirnya bentuk kerajaan, pakatan bersama barisan, Lim Kit Siang punya hands clean. Tangan dia bersih, tak kotor. Ya. So the deal, Lim Kit Siang tahu. The deal ni, ini bukan maknanya free. Tak. Zahid bawa 30 undi atau 30 kerusi parlimen dari barisan untuk membantu bentuk kerajaan is not free. Ada balasan. Dan balasan dia, kes dia lah. Kes rasuah dia. So, Lim Kit Siang diam. Apabila mula bertindak, Lim Kit Siang kata, beritahu Anwar, saya tak setuju. Zahid dibebaskan. Dilepaskan. Tapi, Lim Kit Siang nak, maknanya, kita hanya lepaskan Zahid, kita jangan bebaskan Zahid. Kalau kita equate dia, sekarang Zahid ni, dia macam anjing tersepit. Kalau kita lepaskan anjing tersepit, orang Melayu kata anjing tu akan gigit kita. So, kita jangan lepaskan anjing tersepit. Kita ikat tali dekat dia punya tekak ni. And kita kontrol anjing tu. So, sekarang ni, Zahid, walaupun sudah dilepaskan, dia tidak dibebaskan. Itu yang Lim Kit Siang nak. So, hari ni, walaupun Zahid boleh balik rumah, tapi dia tidak bebas. Dia tidak bebas dari segi, kes tu belum gugur tau. Kes belum gugur. Kes tu masih ada dalam buku. Buku tu masih terbuka, belum tutup lagi buku tu. So, sekiranya Zahid ni bertindak, misalan tarik barisan ke UMNO keluar dari kerajaan ke apa-apa sekali, tindakan yang akan mencederakan Pakatan Harapan, maka Zahid boleh diseret balik ke mahkamah dan perbicaraan continue. Teruskan perbicaraan. So bermaknanya ada satu pistol dekat kepala Zahid. Dan pistol tu ada peluru. If Zahid behave, tak buat benda-benda ngarut, maka Zahid selamat. Kalau Zahid cubalah nak menderhaka kepada pakatan, maka dia just bang, Zahid's finish. So sekarang ni Zahid has to behave himself lah. So kalau Lim Kit Siang beritahu Zahid jump, hanya yang Zahid boleh tanya is how high. Itu je. Zahid is already, boleh dikatakan ringkas cerita, Zahid ni is already a puppet of Lim Kit Siang. So, PKR tak mau mengaku ni. PKR tahu. Dia tahu DNA ni is Lim Kit Siang, bukan Anwar.
Bila Anwar kata saya tak terlibat, actually in a way Anwar is telling the truth tau. Bila Anwar kata saya tak terlibat tentang melepaskan Zahid melalui DNAA itu, he's not lying 100%. 50% saja. Not 100%. Sebab orang yang mastermind untuk nak lepaskan Zahid melalui DNAA itu supaya dia tidak bebas ialah Lim Kit Siang. So sekarang ni Anwar bergantung kepada Lim Kit Siang, Zahid pun bergantung kepada Lim Kit Siang. So kedua-dua Anwar dan Zahid di dalam poket Lim Kit Siang. Itu the untold story, kisah benar tentang isu DNAA. Assalamualaikum, salam sejahtera.